Bacakan doktor. Okey. Bagaimana nak tahu sama ada artikel tesis jurnal itu kuali atau kuanti? Okey okey, terima kasih. How to tell the difference between quali and quanti in research papers. Okey, sambungannya, adakah boleh dilihat dalam objektif atau metod yang digunakan? Okey, adakah boleh dilihat dalam objektif ataupun metod yang digunakan? Okey, jadi sebenarnya boleh ya. Jadi kuali dan juga kuanti kuali dan kuanti saya petik ada 4 perbezaan yang kita boleh nampak dengan cara kita melihat artikel itu ya. Tajuk kuali dan kuanti sebenarnya sudah diberi pada minggu yang kedua melalui falsafah, tapi secara teknikalnya akan diterangkan lagi melalui pembentangan yang anda lakukan lebih kurang pada minggu yang ke-10 masa Dr. Nurlina mengambil alih ya. Okey, so yang pertama sekali antara kuali dan kuanti, yang pertama sekali kedua-dua approach ini dia mempunyai falsafah yang berbeza ya, falsafah yang berbeza. So ini kita boleh tengok dari segi metodologi lah ya. So yang pertama, kuali dia adalah multiple realities. Multiple realities maksudnya realiti itu berbilang. Apa maksud dia? Maksudnya ialah apa yang informant cakap itu adalah betul, dianggap betul mengikut perspektif mereka ya. Kalau kuantitatif itu adalah single reality. Single reality itu maksudnya ada satu cara yang betul, ada satu standard yang betul ya. Ada satu standard yang betul. Okey, dan kita semua berpegang kepada standard itu ya. Okey yang multiple realities ni dia contoh rasanya saya ada tunjukkan kan. Nombor 6 ya, nombor 6. Nombor 6 ada yang duduk di sebelah kiri, ada yang duduk di sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri tu nampak nombor 6, yang sebelah kanan tu dia tak nampak nombor 6. Dia nampak nombor 9. Sebab apa? Sebab kedudukan dia di situ. So dia nampak nombor 9 ya. Okey. Jadi untuk kuali, okey, apa yang disebut oleh dua orang tu sebenarnya betul. Sebab apa? Sebab mereka berada di tempat yang mereka berada yang membolehkan mereka kata itu 6 ataupun 9 ya. Untuk kuantitatif the single reality ya, sesatu dia ambil satu saja yang betul ya. Kalau 6 6 lah, kalau 9 9 lah. Okey. So dalam research paper tu kalau misalnya metodologi dan juga dapatan mencadangkan bahawa ada satu standard yang tertentu, ada hipotesis misalnya, itu adalah single reality kuantitatif. Kalau soalan misalnya soalan kajian tu tentang keberkesanan. Keberkesanan tu mesti ada standard kan? Keberkesanan satu latihan yang dijalankan. Keberkesanan tu mesti ada satu standard yang tentu yang membolehkan kita mengukur dan lepas tu kita akan dapat buat satu ketentuan bahawa keberkesanan latihan itu ialah 4.9 out of 5, maksudnya very close to perfection ya. So maksudnya ada satu standard yang tentu. Dalam kuali dia tak boleh buat macam tu. Kita hanya mengkaji perspektif peserta kajian ya. Jadi tidak ada numbering, tidak ada panduan untuk kita fokus kepada satu matlamat yang berbentuk objektif. Tidak ada. Objektif ni maksudnya sesuatu yang tepat ya. Jadi mesti ada itu, ini dan sebagainya ya. Okey, jadi itu satu yang kita nampak dari segi secara keseluruhannya ya, paper itu.
Yang kedua, kita tengok dari segi, ada penerangan ke? Okay, tak apa, kita tengok ni dulu. Yang kedua, research question dia tanya macam mana. How, why, itu untuk quali. What, how much, itu untuk quanti. Ya. So yang ketiga, collect data. Untuk quali, interview, observation, ya, document analysis. Untuk quanti, eksperimen, buat survey dan sebagainya. Semua ni kita boleh nampak melalui di bawah tajuk metodologi. Ya. Cara nak analyse data, kalau nampak dia ada tema, ya, ni kita mudah nampak ni. Dia ada, setiap satu tema akan disokong oleh quotation. Ya, quotation. Jadi quotation ni adalah satu cara untuk menyokong betapa kuatnya tema itu. Ya, so ada quotation, tak ada numbers. Ya. Yang quanti ni dia number dalam bentuk mean, percentages dan sebagainya. Ya, okey. So ini penerangan lanjut lah. So ini kita review balik, ya, yang interpretivism ni, ya, okey, untuk melihat daripada pandangan setiap orang peserta kajian, tu maksud dia. Ya, kalau yang kuanti dia tak buat macam ni, tapi yang kuali tu dia akan, pekaji akan bertanya sedalam-dalamnya pengalaman, insight dan sebagainya, terhadap fenomena yang dikaji lah. Ya. Okay. Okay. So bila ni interpretivism ni, dia guna cara kualitatif, interview, document analysis, observation. Ya. So data dia dalam bentuk perkataan. Ya. Kalau yang quanti, positivism ni, metodologi dia dalam bentuk survey, eksperimen, test, ya, soalan-soalan apa, ujian dan sebagainya. So data dia dalam bentuk numbers, ya, sebab itu nama kuantitatif. Okey, so kita kena faham jugalah bila seseorang pekaji itu menulis artikel, so apa yang dia orang concern, ya. Okey, jadi untuk kuanti ni apa? Yang pertama, I want to know what causes something. Jadi kajian dia adalah tentang perhubungan antara satu variable dengan variable lain, the causation ataupun inilah apa menyebabkan apa, ya. Okey, yang kedua, I really spend a lot of time wondering how to measure things, ya. Jadi saya cuba mengukur, ya. Ada benda yang begitu senang je, mudah diukur, tapi ada benda yang abstrak yang sukar diukur, tapi oleh sebab bila kita bina instrumen kita boleh ukur, ya. Konsep seperti patriotism, kasih sayang, itu semua tidak boleh diukur, ya. Tapi bila kita lakukan bina instrumen, kita boleh ukur, ya. Okey, okey, ini kuanti, ya. Kalau kuali, kita boleh tengok secara keseluruhan paper tu adakah mewakili apa yang disebut di sini. I want to see the world through the eyes of my respondents. Okay, I want to describe the context in a lot of details. Jadi pada dapatannya akan terdapat yang pertama tema. Tema disenaraikan terlebih dahulu, lepas tu dihuraikan dalam dan disokong oleh quotation yang tertentu. Jadi itu kualitatif, ya. So ni tentang apa? Research questions. So research questions, so anda check dekat objektif ataupun research questions. Kalau yang perlukan, yang berbentuk open ended, yang perlukan huraian, tu biasanya kuali, ya. So kuali tanya how, why, itu adalah asas kepada soalan-soalan dia, ya. Kalau quant, what, how much, ya. Okey, ada juga artikel yang dia bertanya dua bentuk ni. Kita tengok ni, yang how pun ada, yang how much pun ada. Tu artikel yang macam mana tu? Kemungkinan itu adalah artikel yang berbentuk mixed method. So kalau mixed method tu dia ada fasa-fasa yang tertentu, ya. Ada fasa-fasa yang tertentu, misalnya buat kuali dulu,
lepas tu kuanti ataupun di sebaliknya. Kalau part yang kuali, soalan yang macam ni lah tanya. Part yang kuanti, soalan dia macam ni. So dia bergantung. Okey ya. So ini nak tunjukkan bila kita tengok bahagian dapatan misalnya, dia mewakili seperti inilah. Kalau kualitatif data sebagai contoh, kita melihat apa yang ada pada rak buku ini. So ini adalah dapatan-dapatan yang ada lah. Dibuat daripada kayu, dibina di Itali. Okey, tu warna dia deep brown, okey, lepas tu bau dia, lepas tu macam-macam lah. Kalau berbentuk kuantitatif, tengok semua berbentuk measuring. Ada nombor untuk setiap satu item ni. 3 kaki tinggi, berat 100 pound, ada 15 biji buku, lepas tu ada 3 shelf, lepas tu ada 2 kabinet, lepas tu dijual dengan harga 1,500. Okey, jadi itu perbandingan. Jadi kita kena tengok pada bahagian dapatan tu adakah berbentuk seperti ini, iaitu tema, ataupun berbentuk measurement. Kalau tema kualitatif, kalau measurement itu adalah kuanti. Okey, ini satu lagi Okey, kita start dengan kuanti dulu. Tengok sini warna merah kuanti Okey. So dia nak measure, dia nak measure, cuma apa yang kita nampak dalam paper tu dia tak adalah temperature ni semua kan. Banyak yang dalam social science, banyak perkara-perkara yang kita nak measure tu sebenarnya adalah perkara yang pada asalnya tidak boleh measure, dan kita bina instrumen dan akhirnya kita boleh measure. Attitude asalnya tak boleh measure, tapi bila kita suruh jawab soal selidik dan akhirnya kita dapat memberikan dalam bentuk numbers, sama ada attitude dia bagus ataupun tidak bagus. Jadi semuanya measurable. Okey, kualitatif data, use your senses to observe the result. Kita kena capture perkara-perkara yang kita nampak menerusi 5 deria kita. Sama ada kita lihat, kita dengar, kita hidup dan sebagainya. Dan semua itu kita tulis dalam bentuk yang detail. Dan cara kita capture pun itulah, kalau boleh sedetail yang mungkin. Jadi video kita boleh capture lebih baik berbanding dengan audio, dan lebih baik berbanding dengan note taking. Kita mengambil nota saja. Sebab kalau ambil nota saja, banyak benda-benda yang hilang, terlupa dan sebagainya. Even kalau kita terpaksa ambil nota, kita kena tulis secepat mungkin. Secepat mungkin tu maksudnya bila berlaku saja event tu, apa yang kita nampak terus dia tulis. Kalau tak, mungkin akan terlupa, dan bila terlupa tu yang menyebabkan kita tak dapat capture perkara-perkara penting yang kita saksikan dalam kajian kita. Ini satu lagi itu perbandingan. Ini lebih kurang samalah dengan yang tadi tu. Ini kuali, ini kuanti. Kuanti tu penuh dengan measurement. Kuali itu dengan description, dan description tu dalam bentuk quotation. Okey, kuanti disokong oleh numbers. Kuali tema, dapatannya adalah tema tapi disokong oleh quotation. Okey kemudian satu lagi cara untuk collect data. Okey. Jadi dalam metodologi tu. Dalam metodologi tu apa kaedah yang digunakan? Kalau kuanti, survey eksperimen. Survey eksperimen. Kalau kuali, interview, observation, document analysis dan sebagainya. Kalau kuanti, dia menggunakan instrumen itulah, questionnaire, test questions dan sebagainya. Kalau kuali, yang menjadi main instrument adalah pengkaji itu, tetapi pengkaji juga menggunakan tool seperti interview protokol. Kalau dalam metodologi tu dia sebut dia guna interview protokol, tu maksudnya
senarai soalan-soalan temu bual. Ya. So yang observation pun ada protokol dia, dokumen analisis pun ada protokol dia. Ya. So itu cara kita nak tengoklah sama ada kuali ataupun kuanti. Okay, so ni kuali data ni kita dapat daripada interview. Interview tu one to one ataupun secara berkumpulan. Ni interview juga, ya. Focus group interview, ya. Okey, document analysis ataupun observation. So ini kalau 4 cara ni yang biasa digunakan. So kita boleh senanglah identify menerusi metodologi. Okey. Right, okey. Kemudian satu lagi ialah banyak terus metodologi ni. Cara menganalisis data, ya. Kalau kuali datanya berbentuk tema, so ayat-ayat tu disenaraikan terlebih dahulu apa tema-tema yang didapati. So dia akan beritahu kan hasil daripada terdapat katakan 4 tema yang muncul, ya, daripada kajian ini. Itu memang kuali lah, ya. Lepas tu ada quotation pula. Quotation from participants, ya. Quotation kenyataan daripada peserta kajian. Dan nama-nama yang dalam tu sebenarnya bukan nama sebenar. Itu nama yang telah ditukar untuk protect the identity of the participant, ya. Untuk kuanti, okey, cara menganalisis data ialah menggunakan measurement. So ada nombor-nombor tu, ya. So ada statistik dan sebagainya. Okey, so kita dapat buat conclusion menerusi peratusan, menerusi mean dan sebagainya. Okey, so sekarang ni saya nak tunjuk, nak bagi gambaran. So macam mana kita analyse data untuk kualitatif. Kualitatif biasanya kita kurang maklumat berbanding dengan kuanti. Sebab kuanti itu sebenarnya lebih dominan, ya. So mana-mana saja ada orang buat bengkel SPSS dan sebagainya, berbanding dengan yang ajar macam mana nak analyse data mengikut cara kualitatif, ya. So salah satu cara, ya, kita menggunakan tema analisis, ya. So yang pertama, biasakan diri dengan data. Jadi maksudnya bila kita dapat data tu, kita kena baca dapat data tu, maksudnya lepas interview kita type dalam transkrip, dan transkrip tu kita baca berulang-ulang kali supaya kita familiar. Tu ini yang pertama. So yang kedua, kita letakkan kod ikut itulah, sama ada secara manual ke, guna NVivo ke. So ada cara-cara yang tertentu, ya. Yang ketiga, daripada kod yang tu cuba cari pattern ataupun tema, dan lepas tu review, lepas tu namakan tema tu dan masukkan dalam report, ya. So secara so macam inilah. So ini adalah kuanti, kuali. Ini adalah kuanti, ya. Alright. So yang kuali ni macam mana? Yang pertama sekali kita interview. Selepas kita interview tu kita rakamlah, ya. Kita transcribe, maksudnya kita tulis verbatim. Kita tulis balik isi perbualan tu verbatim. Verbatim tu maksudnya satu persatu, exactly apa yang diucapkan. Bukannya kita summarize, bukan. Kita tulis je apa yang dia tu. Okey, dan bila kita dapat transkrip dalam bentuk macam ni, kita membuat coding. Ya. Okey. Sekarang ni semua guna komputer, ya. Ini cara lama secara manual kan. So kita tengok kataan ni, so ada coding dia, dan daripada coding tu kita cuba make sense dan akhirnya kita nampak pattern dan kita dapat tema dia, ya. So ini adalah kualitatif, ya. Kalau untuk kuanti, step yang pertama, lepas kita dapat data tu, okey, sebelum kita ni, kita kena tahulah data kita berbentuk apa. Nominal, ordinal, interval, ratio. Ini juga akan diajar oleh Dr. Molina, ya. Sebab apa? Sebab soalan-soalan item-item soal selidik tu nanti bergantung pada ni, dan lepas tu dia akan itulah
specialize, ada cara yang tertentu berdasarkan kepada type of data ini, ya. Okey, lepas tu descriptive analysis, ya. Descriptive ni adalah analisis yang agak umum, yang agak simple, nak cari apa ni, mean, median, mode, ya, maximum, minimum values, percentage, frequency, ya. Okey, dan lepas tu inferential statistic, ya, correlation, ANOVA, regression dan sebagainya, ya. So ini adalah perbezaan antara kedua. Jadi kalau nampak ANOVA tu semua, itu bukannya kualitatif, itu adalah kuantitatif. ANOVA, regression, okay, correlation. Kalau yang kuali ni apa? Yang kuali kalau jumpa ni ditulis tema, ya, tema. Lepas tu apa ni? Experience, ya. Okey, insight, itu semua berkaitan dengan kualitatif. Alright. Okay, ya. Nak tanya, Yes, tadi kan? tu slide yang sebelum ni, maknanya kalau kajian bercorak kajian tindakan, adakah dia berhenti sampai step 2 saja? Kajian tindakan, Adakah dia berhenti sampai step 2 saja? untuk kuanti. Tidak semestinya. Okey, yang pertama kajian tindakan ni adalah di bawah pragmatism untuk menyelesaikan masalah. Okey, data ni dia guna dua-dua, ya. So actual research tu sama ada step 2 saja ataupun sampai pada step 3, dia bergantung pada research question tu lah. Bergantung pada research question tu, sampai mana. Kemungkinan sampai 2 saja. Okey. Sebab banyak 2-3 paper yang berkaitan dengan kajian tindakan tu pengkaji tak menghuraikan sehingga penggunaan ANOVA, regression, dia berhenti setakat step 2 ni saja. Jadi nak minta confirmation tu je lah. Okey, dia bergantung pada research question juga. Tapi of course lah, banyak actual research paper dia sampai pada step itu saja, sebab dia juga buat kualitatif sebenarnya, ya, selain daripada yang kuanti, ya. Okey, dan paper tu pula kena tengok tu lah, adakah paper yang biasa saja ataupun satu thesis tu, ya. So kalau mungkin yang thesis tu sebab apa, the rigority of data tu penting, jadi kemungkinan akan sampai pada step 3 itulah, ya. Okey. Faham. Alright. Ini itulah yang kuantitatif tu tadi, sebenarnya ada dua, descriptive analysis. So mean, median, mode, percentage, frequency. So anda semua nanti akan belajar NOIR. Apa itu NOIR? Nominal, ordinal, interval, ratio. Ya, itu adalah asas penting untuk kuantitatif, ya. Okey, so yang ni saya rasa ni KP2 kot, ya, inferential analysis, complex analysis, to show relationship between multiple variable, to generalize result and make predictions, ya. Okay, so correlation, regression, analysis of variance, jadi itu antara example untuk inferential statistic, ya. Okay, so yang ni itulah, ni contoh, ya. Untuk yang kualitatif, coding, ya, kena buat coding. Kalau secara manualnya lebih kurang macam ni lah, ya. Jadi ayat ni penting, dia membawa kepada satu pemahaman. Okey, so kita boleh tengok bawah ni, mentor identify focus of attention, ya. So itu level dia, itu dia punya code dia. Okey, so yang ni, so ada code dia. Tengok bawah ni, ya. Dia kemungkinan bawah ni, kemungkinan kita letak dekat tepi ni, ya. Okey, tunjuk ni sebab nak bagi faham. Tapi dalam NVivo kita ikutlah apa yang telah ditulis oleh NVivo, ya. Jadi kemungkinan dia akan highlight, lepas tu ada hyperlink dan sebagainya, ya. So setiap satu tu
ada kod-kod yang tertentu, dan kod ni pula dia dia bukan misalnya satu ni satu kod kan. Kita boleh tengok sini kemungkinan yang ni kita boleh samakan dengan yang ni ya. Jadi itulah berdasarkan kepada kandungan perbualan itu. Okey, untuk transkrip biasanya dia ada ni nombor baris kat sini untuk memudahkan rujukan. Yang ni tak ada kan. Kita boleh buat dalam Word tu supaya dia keluar nombor baris kat sini untuk memudahkan rujukan. Okey ya, saya pergi pada slide yang seterusnya. Alright, so inilah cara manual kan. Cara manual coding dibuat ya. Okey, so ni advanced sikit ya. Coding ya. So ini dia punya kod dia. Ini teks yang merujuk kepada kod itu ya. Ini teks yang merujuk pada kod itu. Okey, ataupun macam ni ya. Okey, ni yang saya buat ya. Kod 1, kod 2, kod 3, dan kod ni semua akan di-review, di-compare antara satu responden dengan responden yang lain, dan akhirnya nampak pattern. So untuk buat pattern tu kena banyak konsep ni lah, SB dan sebagainya ya. Okey. Right, okey, so macam ni ya. Okey, so kod ni so akan jadi ni kategori. Okey, actually yang nama-nama ni kategori team ni ada ni lah kesilapan sikit lah. So ada yang kata ni lah team datang dulu lepas tu baru kategori dan sebagainya. Okey, tak apa, kita ambil satu. Tapi apa yang penting ialah coding dia ada, dan coding ni akan dikelompokkan mengikut konsep yang ada situ lah. Dia sesuai dengan apa kan. Ya, so ada dua kategori sini kan, kategori 1 tu di bawah satu team ya. Jadi tu dia punya cara dia. Okey, ini tak apa, ini sikit advance, tak apalah, bila dapat apa tiba pada tajuk ni anda akan faham yang selebihnya.